Berkenan tu ada, tapi fardu ain tu tu istilahnya fardu ain. Berkenan dengan dia adalah fardu ain. Satu saya kata saya cukup suka orang tak jemput kenduri. Kalau panggil pula ustaz mai sekejap. Nak sembang dengan ustaz sikit, nak sembang apa pun je nak jemput kenduri. Allah, dengar letih dia, rasa dengar letih siapa. Hari pula kadang-kadang kita kena ngajar lah ada ke mana pula. Memang tak boleh mari tu. Memang bila dijemput khas atas nama nak berkenan dengan dia fardu ain, maka sebutkanlah keuzuran kita. Minta maaf tak boleh macam ni. Kadang tak panjang pun. Jemputan terima tapi maaf lah saya tak boleh datang. Hari ni saya memang ada komitmen kelas saya apa punya. Tak apa, saya pun faham keadaan ustaz. Saja nak maklum je nak buat kenduri anak. Okey. Tahniah lah. Kata saya dapat menantu seorang lagi. Cucu apa orang dah? 15. Oh alhamdulillah. Dia nak tu je sebenarnya kita respon kat dia tu je. Okey. Jadi fardu ain pun kat siapa? Dekat orang yang dijemput tu fardu. Kalau kata dia jemputlah isteri dengan anak-anak sekali ya. Yang tu tak jadi fardu ain. Fardu ain tu kat kita sendiri. Yang dijemput khas tu. Kalau orang rumah dia pula datang jemput orang rumah kita, jadi fardu ain sana pula. Jadi fardu ain kat sana. Cuma hari tu kita pun tak boleh kenduri, orang rumah pun tak boleh keluar. Dia pun tak kerti bawa kereta mahram pun tak ada, apa pun tak ada, macam mana? Uzur kat dia. Jadi tak payahlah pergi pasal uzur. Pasal kenderaan tak ada, nak berjalan 2 malam tak ada mahram, kenderaan tak kerti nak bawa, macam mana? Tak payah pergi. Jadi kat dia tu ada uzur nama dia. Kalau asal mata tu kita akan jumpa ke depan ni illa li uzri, melainkan kerana uzur baru boleh meninggalkan kenduri kahwin tu. Satu, kalau awal-awal dah memang ada keuzuran dia, wudurlah diri daripada memperkenankan majlis kahwin tu. Baik, wala yajibul aklu minha fil asahi. Baik, yang ni saya sebut awal tadi dah. Jadi yang wajib berkenan datang. Tak wajiblah oleh makan minha daripada walimah ini fil asahi pada kaul yang paling sahih. Maksudnya kaul yang kuat di kalangan ulama kata tak wajib makan. Satu kalau puasa pun macam mana? Pergi je lah. Bukan wajib makan, bukan wajib buka puasa. Jumpa je salam-salam. Kadang-kadang dia bukan nak suruh kita makan, dia nak duit tu. Okay. Saya kacau sikit itulah. Dia nak duit tu sebenarnya. Dia nak yang penting salam berisi. Kau tak isi perut kau tak ada masalah. Tapi salam berisi. Dia nak duit tu. Dia ngajak macam mana? Makan ke? Dobit puasa ni pertama. Puasa kalau puasa fardu memang tak boleh makan. Okey, kalau puasa sunat dia kena tengok dari segi afdal tak afdal. Satu pergi tu sebelum zuhur, lepas zuhur. Sebelum dia tak ada afdal berbuka, tapi harus berbuka. Tapi kalau dah lepas zuhur, afdal baru puasa. Puasa dah lepas zuhur dah, tak lama dah pun. 2. Kemudian tengok juga adakah tuan rumah tu sendiri, adakah dengan sebab kita teruskan berpuasa tu istilahnya kecil hati dia, mengecewakan dia. Memang ada orang tuan rumah yang macam ni. Kita memang boleh kenal kan, saudara mara kita, dia kecil hati sangat. Kalau kita pergi rumah dia, dia tak makan. Memang ada orang dia memang macam ni. Kita jamu tu dia tak makan. Allah, tak makan apa pun. Dia memang ni tu lah. Susah-susah lah saya masak. Lain kali tak mau masak lah. Dia sampai mengajuk gitu. Lain kali kau main ni, aku jamu air sejuk je kata dia. Janganlah gitu, tak makan pun. Orang macam tu kita kena makan. Macam tu walaupun lepas zuhur afdal bukan. Jadi dia istilahnya kena tengok masalah lepas zuhur, sebelum zuhur tu ingat saya. Betul masalah tuan rumah tu sendiri, adakah memang dia istilah berkecil hati ataupun tidak. Dan bersungguh-sungguh dia untuk menjamu tu. Okay. Saya tak kata orang lain, saya sendiri pun kena ada orang datang rumah, kita masak lah susah-susah. Kata dia, saya mari ni dah makan dah kenyang lah. Punya pras lah. Kita datang, kita ni jamu susah beli barang, berlari pergi jual sana masak. Kita makan dah. Kalau yang memang kita masuk tu, kalau saya lah punya prinsip, siap pesan lagi. Main ni biar perut kosong tau, jangan makan apa-apa kat jalan. Kita jamu memang macam tu. Dia mari tu memang dia jamu makan sungguh. Saya kalau ada guru saya yang saya ngaji Quran tu, tak Hafiz tu, dia ni memang minat makan pun kan. Orang rumah pun kaji masak.
Pandai masak lah tu. Untuk macam mana? Oh, saya memang pesan, kau nak main rumah? Nak main bila ni? Allah, tak ada nak masak lah. Allah, tak ada nak masak. Bila boleh masak? Dia tanya hak tu pula. Bila boleh masak? Kata dia. Kalau main sampai malam tak apa? Oh, okey, nak main malam lah, kata dia. Itu memang main nak makan tu. Ada yang bising itu. Baik. Amal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaimin falaysat fardhu ainin bal hiya sunnatun. Sini pun dia sebut ni. Adapun kata dia memperkenankan kenduri kahwin ni li ghairi walimatil ursi, selain daripada kenduri kahwin, min baqiyatil walaim, daripada yang baki, daripada semua kenduri-kenduri sedarai kenduri lain lah. Kenduri apa? Kenduri khatan, kenduri tunang, kenduri apalah, kenduri naik rumah, kenduri ajak anak lulus peksa, anak nak peksa, kenduri pergi Mekah, balik umrah, balik Mekah, kenduri apa lagi ya? Doa selamat, kenduri tahlil arwah, kenduri kenduri sunat, kenduri buat kenduri kekah. Tu kenduri-kenduri hal lain tu. Kenduri apa? Kesyukuran, kenduri apa? Doa selamat, kenduri kenduri apa ni? Masuk rumah baru, kenduri macam ni sunat. Dia tak ada yang fardu ain, sunnatun. Cuma bila faham sunat ni apa, maksudnya eloklah dikerjakan, janganlah diketepikan dia. Pasal antara akhlak, salah satu ajaran Nabi SAW apa dia? Ijabatud da'i, perkenankan permintaan ataupun jemputan, ajakan daripada orang yang menjemput kita. Hajat tu. Bahkan ada Rasulullah sebut dalam hadis dia, man qada hajata akhihi qadallahu hajatah. Siapa yang tunaikan hajat saudara dia, orang Taala akan tunaikan hajat dia. Itulah istilah hajat ni macam-macam. Antara hajat tu kenduri lah dah. Kita tambah dia minta, dia jumpa personal ni memang selalunya minta sangat. Orang lain saya tak tahu lah. Kalau kita orang-orang yang istilahnya orang utama, kalau kita datang kenduri ni, orang lain akan datang, orang lain seronok. Kalau kita tak datang, dia jadi masalah kat dia. Dia jumpa kita, ustaz-ustaz kena datang, ustaz tak datang ni, nanti anak murid ustaz semua tak datang, tak ada orang nak datang ke rumah saya. Kita kena datang. Kita datang tu memang dia seronok sangat. Tu memang keutamaan besar untuk kita datang rumah dia dan perkenankan permintaan dia. Kalau saya tengoklah arwah Tok Guru, dia memang jaga sangat tu. Orang yang memang harap sangat dia pergi ni, tambah kalau tak datang, tambah dia suruh buat tahlil berendui ke apa ke. Kalau Tok Guru tak datang, jam majlis dia. Hak ni memang dia kena datang. Memang dia datang tu. Dan dia datang tu, kena hari dia puasa. Ya tak? Dia datang. Betul, dia datang, dia tahu hukum kan. Lagi nak balik, orang dah habis, dia buat kenduri apa, baca apa, selawat, berendui apa. Untuk jamu makan, tak apa deh. Patih kelik dulu. Bahasa Ulu lah ni. Patih kelik dulu deh. Siapa? Orang patih puasa lah. Orang patih puasa. Macam mana? Macam mana? Itulah bungkus. Tak apa. Patih balik lah. Sehari, sebab dia puasa, habis tu keluarga boleh makan. Orang hantar takkan hantar semungkus bagi Tok Guru macam nasi mungkus, nasi apa? Nasi padang lah. Nasi padang. Nasi campur tu kan. Takkan macam tu. Bubur siang lah. Ni. Nak bagi pun takkan kawan-kawan. Mesti isi bagak-bagak, isi saja tu kan. Nak bagi orang. Bagi Tok Guru lah tu. Itu kata rezeki ni. Dalam keadaan dia puasa tu, dia bawa rezeki balik pergi rumah habis semua. Kalau dia makan situ ya. Anak bini tak makan. Pasal dia puasa tu, semua satu keluarga makan sebab dia. Tengok. Yang ni yang kita faham tu, rahmat Allah Ta'ala bagi dengan sebab kita taat ke dia tu. Masya Allah. Benda yang kita tak sangka pun. Wa inna ma tajibu da'watu liwatil walimatul ursi au tusannu li ghairiha bi syarti. Okey. Nah, dia sebut kaitan dalam bab itu, masalah perkenan ni hanya saja wajib perkenankan panggilan untuk kenduri kahwin. Tu masalah kenduri kahwin. Au tusannu ataupun disunatkan kita memenuhi hajat orang ni li ghairiha, lain daripada walimatil ursi, lain daripada kenduri kahwin bi syarti, dengan ada syarat juga. Syarat ni yang perhati ni, syarat ni kadang orang tak tengok ni. Okey, pertama syarat dia alla yakhussad da'i al-aghniya'a bi da'wah, bahawa tidak mengkhusus oleh orang yang memanggil
Dia tak mengkhususkan agniaan orang kaya bidakwah dengan panggilan itu. Dia bukan panggil jemputan khas VIP untuk orang-orang kenamaan saja. Katalah kita sebahagian daripada orang-orang kenamaan itu. Walaupun kita orang kenamaan, kenduri ni kenduri apa? Ni saya buat panggil orang kenamaan saja. Macam mana? Tak ada sunat, tak ada wajib pergi kenduri itu, walaupun kenduri kahwin. Pasal kenduri sepatutnya nak raih siapa? Orang susah, orang miskin. Bukan kenduri jamu orang kaya dan kenamaan. Tidak. Kami punya kenduri ni panggil datuk-datuk, datin-datin aja. Ataupun kata dia, kami jamu kenduri pakir miskin, tapi esok tu orang awamnya, kenamaannya hari ni tak wajib hadir. Pasal apa? Tentu sana esok makan lain, hari ni makan lain tak? Hari ni makan nasi berani, esok makan nasi takut. Sajalah guna bahasa tu kan. Biasa guna melawak bodoh itu kan. Tu tak, nasi ayam. Ni nasi orang. Siap. Bal yad'uhum wal fuqara. Bal sepatutnya di sebuah kaedah mereka kena ajak aghnia orang kaya wal fuqara. Kalau berserta fakir miskin baru ada hukum sunat ataupun wajib berkenan kenduri kahwin ataupun kenduri yang tak kahwin tu. Kenduri kahwin masalah hukum wajib, kenduri tak kahwin masalah hukum sunat. Baik, wa yad'uhum fi yaumil awal. Dan antara jadi wajib ni bahawa panggilan mereka ni yang kata orang yang dijemput, orang kaya dan orang miskin tadi, fi yaumil awal, pada hari pertama je. Hal tu yang wajib berkenan. Jadi nak cerita apa ni, kalau jenis orang buat kenduri 2 hari, 3 hari, 7 hari, 7 malam. Ada orang kenduri macam ni. Dulu memang masyhur kenduri macam ni. Sekarang payah nak dengar lah. Buat kenduri sekali pun memang pening kepala lah. Orang dulu gotong royong betul, gotong royong apa sahaja. Memang kalau kenduri tu, kena 3 hari, 3 malam kenduri lah. Ni kenduri pasang kemah, ni kenduri membawang. Potong bawang lah maksudnya. Ni kenduri potong daging, yang ni kenduri pasang kemah, ni kenduri tahlil, yang ni kenduri barang dalam lembu. Esok kenduri satu peringkat. Yang ni bagi sup dulu apa. Dia lah peringkat tu. Jadi kenduri tu 2-3 hari lah tu duduk berjamu makan. Dulu sungguh gitu. Lah ni tak ada lah. Mai cepat pun tak ada, mai lambat pun tak ada. Mai awal, janji pukul 12, 11.30 kami tak buka pintu lagi. Sampai pukul 4. Sekarang pukul apa? 4 suku. Maaf encik, pintu dah tutup. Catering dah habis. Nasib lah kau. Lani macam tu. Jadi kalau jenis ada banyak hari, kalau hari pertama tu yang wajib. Hari kedua tu disebut fa in ulama salah satu ayam, sekiranya dibuat kenduri 3 hari, lam tajibil ijabatu fil yaumi tsani, tak wajib perkenan dah pada hari kedua. Jadi wajib mai hari pertama. Dengan bahasa lain wajib mai sekali je. Yang wajib tu sekali. Yang kedua bal, kalau hari kedua macam mana? Bal tustahabu, disunatkan. Hari kedua sunat dia datang, tak jadi hukum wajib. Wa tukrahu fi yaumi salis, dan dimakruhkan pada hari ketiga. Kitab disebut hari 3 hari. Bila hari ketiga makruh, hari keempat agak agu apa? Harus. Hari kelima haram. Kalau tak makruh, silap saya sebut dah. Nak makruh terus. Seingat saya kalau ada yang sebut kenduri yang lebih daripada 3 hari haram. Tu memang ada setengah kitab yang sebut itu. Kenduri yang lebih daripada 3 hari berturut-turut, buat 3 turut-turut lah cerita tu. Haram. Itulah kalau ikut dari segi hukum tu, cuma kenduri tahlil ni pasal kenduri tu nak buat hari-hari untuk atas nama sedekah. Yang tu je kot dia pasal dia tu lain ni. Maksudnya kenduri ni apa? Untuk kita panggil orang, untuk istilahnya bertahlil, untuk disedekah pada mayat, dah tolong buat sedekah ke mayat ni, nyamu makan. Yang tu perisi kenduri tahlil sebenarnya. Kenduri tahlil ni istilahnya kita buat zikir tahlil tu untuk dihadah pada si mati. Lepas tu dah orang buat, jamu makan. Istilahnya untuk membantu si mayat. Jadi istilah bantu orang yang dalam keadaan nak minta pertolongan. Yang tu kot bahasanya. Yang tu ada hukum yang berbeza dengan hak ni.
Setengah-setengah ulama memang ada kata hukum sunat apa memang ada lah. Kalau Wahabi bid'ah terus. Tu. Tak heranlah hadis baru. Atas kita bicara ada ulama yang mengatakan masih sunat dan istilahnya pasal ambil beramal dalam hadis kata dia al-mayyitu fil qabri kal ghariqi fil yammi. Kata dia orang yang mati kalau kata hadis atau kama qala. Saya tak ingat betul-betul lafaz dia. Orang yang mati dalam kubur tu seolah-olah orang yang tenggelam dalam laut. Jadi macam mana nak bantu dia? Itulah bantu dia. Sedekah apa? Ni kalau mati yang anda kata ada amalan tak cukup. Apa kaedah nak selamatkan dia? Sedekahkan amalan dia. Mudah-mudahan hak tu istilahnya meringankan siksa dia. Kalau dia kena siksa. Kalau dia dalam keadaan tenggelam dalam laut untuk supaya tak lemas tu macam mana? Mudah-mudahan sedekah kita yang sedikit itu boleh melegakan dia untuk dia boleh bernafas. Macam tu kot bahasa yang ulama-ulama kita sebut. Jadi buat apa? Bantulah sedapat mungkin. Itu yang kenuri tahlil macam tu. Panggil pun buat tahlil. Kadang-kadang memang kalau orang dulu, satu masa dulu masyarakat, saya masih dan lagi duduk dalam masyarakat tu. Bila ada orang mati, mereka memang bukan ada jamu apa pun. Tapi memang kat masjid akan buat tahlil. Dengar dia tak? Buat tahlil. Bukan kenuri tahlil. Kalau contohlah katalah masjid tadi saya tak saya tengok. Tapi saya duduk belah Betua, saya duduk di Pahang. Ada belah-belah kampung, belah Kedah yang saya pernah sampai, pernah pergi lah. Yang kita kena pergi ziarah kawan apa bila kita malam tu. Dia orang bila ada kematian mesti dikenuri. Astagfirullah, silap sebut. Kalau ada kematian mesti buat tahlil. Bukan tuan rumah suruh tak? Tak ada. Memang orang masjid akan buat. Meninggal je malam tu. Kita kawan kita ni meninggal ni, memang orang kampung tahu dah. Bila lepas kalau tak ada majlis pengajian apa, tuan bila ada pengajian lepas isyak tu, lepas sembahyang isyak habis doa apa, buat tahlil untuk si mayat. Ada jamu makan, tak jamu makan tak kira. Tapi tahlil akan dibuat 3 hari betul-betul. 3 hari ni yang masyhur. Cuma nak jumpa sampai 7 hari tak ada. Tuan rumah pula bila dah orang tolong buat, kat dia tahlil untuk keluarga si mati, buat apa? Sedekahlah apa yang boleh. Mi ke bihun ke air masak ke, bagilah apa pulut ke apa ke. Jadi istilahnya masing-masing faham apa sepatutnya dibantu dan tolong. Kalau yang tak ada apa-apa tu, tak ada apa-apa lah, tak salah susah-susah. Pasal memang kami tahu orang susah. Ni keedah-keedah ulama dulu. Yang ni yang kena faham hukum Islam tu. Yang kata bila orang mati, ada orang dalam kesusahan, kita tolong. Dah kita tolong macam ni, dia orang pula tolong jamu kita makan. Jamu pun ringan-ringan gitu je. Kalau dia nak pergi berat pun lantak dia lah. Pasal apa? Dia buat tu, dia nak jamu. Pasal dia suka hati tengok kita nak tolong juga keluarga-keluarga yang dah meninggal tu. Mudah-mudahan yang tu boleh melegakan dia. Kalau kot-kot dia kena siksa, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka dengan sebab pahala-pahala yang kita hadiahkan kepada si mati. Ini keedah-keedah kita yang ada dalam syariat, ada dalam keedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ustaz, baca batu sungai. Masa buat tahlil 3 malam tu. Tu pun saya pernah sebut dah tu kan. Bapak tu kan, masa bapak mayat itu. Tak datang kot. Batu tu boleh menolong. Batu tu je tak? Istilah tu yang batu tu kadang-kadang pergi ambil batu sungai, kadang kacang hijau kan. Bagi secekak tu buat apa? Baca kulhu dengan kacang hijau ni. Kacang hijau ni buat apa? Balik nak buah kan, nak buang je pasal lah kan. Ada yang tu, ada yang batu kan. Batu tu batu tu yang telah dikulhu kan tu. Maksudnya batu tu, setiap biji batu tu baca kulhu, tabur atas kubur. Yang tu pun sekadar untuk tabur lah, bukan batu tu menolong tak. Sebenarnya yang tu batu tu nak ambil tafaul, istilah setelah dia bacakan kulhu, maksudnya ambil batu tu letak atas kubur. Tapi meletakkan batu telah dikulhu ni bukan memang asas sunnah kita lah, tak ada lah. Suruhan pun tak ada. Cuma memang ada sebahagian daripada setengah tempat pasal nak ambil kata batu ni dah dibacakan kulhu, letak je lah kat kubur. Macam tu lah. Pasal macam ada satu hormat nak diberi pada batu dan nak menunjukkan kata banyaklah kulhu disedekahkan untuk banyak ni. Macam tu je, sekadar itu je. Kalau yang meninggal pun dia nak awal-awal baca batu tu. Dia yang baca kan? Itu pun ikut dia lah. Maksudnya dia sendiri dah ambil batu siap dah baca kulhu. Mati aku esok ni, kau ambil batu ni buah lah kau bawa aku katanya. Macam tu. Buah je lah, tak ada masalah pun. Tak ada. Batu tu ni bukan kulhu dia. Atas kata amal dia tu.
Amal tu pun kena ikut dengan limpah kurnia Allah Ta'ala juga. Jadi kita buat semua atas dasar nak cari rahmat Allah Ta'ala. Macam mana pun boleh ke dia nak wasiat-wasiat tu? Tak ada masalah. Masalah larangan haram apa tak ada. Tasbih banyak-banyak pegang tu. Ambil tabur buka tu, tabur tasbih. Kalau nak guna kaedah tu, tapi itulah bukan kaedah kita gitu, tak ada. Kalau dia wasiat pun tak wajib tunaikan, tak ada sunat menunaikan wasiat dia macam tu. Siapa? Letak batu atas kubur ni bukan ada apa-apa. Memang bukan dalam usul dalam kawaid kita. Nak kata haram mutlak tu tidak, tapi nak buah juga, kau nak buah jelah. Itu. Tapi kalau nak banyak baik buah tepung. Halus sikit tak, jimat sikit beli banyak. Sajalah saya buat begitu. Saya ni kalau loya buruk mana. Baik. Jadi saya sebut di tang kenduri itu biasanya 3. Kalau buat 7, yang kebanyakan tutup guru kita tak bagi kenduri 7. Itu mayat dulu pun kalau kita perasan dulu kalau orang besar-besar meninggal, tambah agung-agung sultan apa dulu sampai 7 hari 7 malam ni. Dulu orang tak berani tegur tu. Tapi main belakang ni orang ramai bersuara. Asalnya adat tu dibuang. Paling kuat pun sampai 3 hari. Lah ni pun 3 hari pun tak ada lah. Lah ni cepat meninggal je lah. Hari ni meninggal esok tanam. Dulu sampai kita dengar risau sampai 6 hari 7 hari. Kaedah dia pula, kalau saya dulu macam ni. Saya bukan suruh tunggu mayat tu. Saya juga suka dulu kalau agung meninggal ke sultan meninggal. Sikit saya ayat itu. Siapa? Radio, TV best. Semua Quran. Tamil pun Quran, yang Cina punya siaran radio pun Quran. RTM 1 semua rangkaian Quran. TV 1 Quran, TV 2 Quran, TV 3 Quran semua. Saya cukup suka bila tu. Kalau tak tahu orang mati pun bila tengok radio semua Quran aja. Saya cukup seronok. Ni mesti ada agung meninggal. 3 hari mesti baca Quran aja. Saya cukup suka dulu macam tu. Lah ni tak ada dah kan. Lah ni tak ada dah. Masa zaman yang masih duk praktiknya dulu saya cukup seronok. Dia baca pula, dia mesti baca Quran yang Syekh Khalil Khusairi tu. Yasin. Saya suka sangat meniru kan. Wal Qur'anil Hakim. Memang dia baca sebiji tu kan. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tahu lah, mesti ada orang besar meninggal. Dulu lah. Ni tak ada lah sana tu. Meninggal apa sekejap je dia macam tu. Dia tunjuk saya langsung meninggal orang ni itu. Dulu memang dia istilahnya berkabung. Satu Malaysia dulu, satu negara berkabung atas kematian Sultan Agong ni. Baik. Wa baqiyatu syurut mazkuratun fil mutawwalat. Kata dia yang baki daripada syarat-syarat nak boleh ada hukum sunat dan wajib ni disebutkan dalam kitab-kitab panjang. Saya pun tak pegang syarah ni, tak ingat dah nak sebut yang lain ni. Tapi syarat besar dia nak sebut tu tentulah. Jadi tak lebih daripada 3 hari. Jadi kalau ada lebih pun cukuplah 3 hari. Itu nak buat jangan buat 7 hari turut-turut. 3 hari lepas tu hari ke-7 pula. Itu hari apa? Hari ke-21. Itu hari ke-40. Itu pun ada sebut hari-hari tu pun orang tutur dulu ada pasal-pasal yang apalah kenapa-kenapa kan. Macam mana pun ni pecah mata, ni pecah perut, ni apa. Macam mana pun boleh kena buat tahlil tu. Buat tahlil, prinsip dia kita berzikir, buat kebajikan, doa si mayat. Hukum dia sudah harus untuk beramal demikian. Ini kaedah kita. Yang Wahabi tu tak payah pandang dia. Waktu menentukan hari tu. Yang tu pun atas adat yang ada lah kan. Tapi mesti ke diturutkan peraturan hari ni makan apa itu makan apa. Disebabkan hari-hari tu. Tak juga. Istilahnya berjamu.
Cuma kadang-kadang itulah ada yang istilahnya terlalu memakai sangat adat kebiasaan tu sampai dia jadi wajib lah. Tak ada lah. Prinsip dia, kita buat kenduri, tambah pula buat kenduri, jamu orang, buat kebajikan, hadiah si mayat tu. Kenduri itu sendiri pun niat hadiahkanlah pada si mayat. Ya Allah, macam mana aku dapat kenduri ni, aku jamu orang, apa hasil pahala ni, hadiahkanlah pada si mayat. Demikian. Antara amalan yang dibenarkan untuk kita buat dan menghadiahkan amalan tersebut. Memang boleh. Memang ada dalam kaedah kita, dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Wa qawluhu illa min udhrin, melainkan kerana uzur. Min tu baca dengan makna takliliah, kerana uzur. Masuk uzur ni mani'in minal ijabatil lil walimah. Masuk uzur ni ada benda yang menegah, menghalang daripada perkenankan bagi kenduri tersebut. Maksudnya ada benda penghalang untuk menyebabkan kenduri itu dipergi, dihadiri. Contoh kata dia ka'ayakuna fi mawdi'i da'wah ma yata'azza bihi mad'uhu. Seperti bahawa adalah fi mawdi'i da'wah, pada tempat jemputan tu, ma yata'azza, ada orang yang jadi menyakiti bihi dengan orang ni, al-mad'uhu, orang yang dipanggil. Menyakitilah orang yang dipanggil. Maksudnya orang yang dijemput kalau dia datang, istilahnya akan menyakiti dia. Satu istilahnya. Au la taliqu bihi mujalasatu, ataupun tak layaklah dengan orang ni nak duduk semajlis dengan majlis tu. Itu antara uzur-uzur dia. Contoh misalnya ni, majlis tu majlis kahwin, ataupun majlis keramian, kerakyatan lain-lain, ataupun majlis hari raya lah, mudah contoh. Majlis hari raya Aidilfitri, Siam datang tak? Sina datang tak? Dia pakai jubah sorban ke? Dia pakai pakaian dia lah. Betul kan? Seluar pendek, ketat baju, ganti, Allah, sakit kepala. Antara yang dijemput tu imam-imam masjid, Tok Bilal, Al-Hafiz, tutup guru, macam dia panggil. Kita pun pergi. Yang dalam tu duk bergelak ketawa lah, selamat ahli raya lah, apalah. Lepas tu yang pakaian tu macam duduk pula campur orang kain Cina, orang kafir, orang Islam, laki perempuan. Kalau kita pergi tu seolah-olah kita meraih tu, seolah-olah meraih. Sebelum tu tak ni, kita pergi tu agak jatuh tak maruah kita duduk majlis macam tu. Jatuh. Uzur lah. Tak payah pergi majlis tu. Lepas tu majlis hari raya sebenarnya kalau tengok banyak yang tak boleh hadir kita ni. Tambah kalau majlis hari raya yang umum panggil orang kafir asli Siam semua datang macam mana? Pening kita tengok. Memang pening kita tengok dia orang tu pun pening dah. Dia orang memang kaki makan peri. Tambah pula kita jamu sate ke apa, nasi impik, rendang. Dia orang tak kerti nak masak itu. Dia orang jam makan sungguh. Makan bukan macam kita tengok, ya Allah, astagfirullah. Ni nasi impik ni pinggan besar. Nasi impik macam tu. Ni ayam, daging, rendang ni makan. Habis melantak. Buruk lantak sungguh. Sate tu. Kalau ada sate lah kan. Kita selalu ambil 3-4 cucuk. Dia ambil 20 cucuk. Dia makan lah. Memang orang kafir ni kalau kita belajar hadis, kita makan satu perut, dia makan berapa perut? 9. Orang kafir makan 9 perut tu. Satu lah kalau kita tanya, kalau dia tanya kita, Haji anak berapa orang? Haji anak berapa orang? 4 lah. 4 lah. Satu bulan berapa gaji? 800 lah. Mau bagi makan apa Dia terkejut gila. Saya kalau 9 dia sebut anak berapa? 9 lah. Satu bulan berapa lah? Dalam 1,000 lebih Boleh kasih makan lah 9 orang Dia terkejut Maksud apa? Dia makan 3 orang, anak dia seorang laki bini, anak seorang. Tu pun kat 5,000. Tu pun taklah cukup Kita 9 campur mak bapak 11 mulut. Makan cukup 1,000 lebih saja Itu kata lain orang Islam, orang kafir makan lain. Satu dia orang kalau makan macam mana?
Wih, tuan tengok lah, nak tahu tengok Cina makan open table kan. Tengok dia makan macam ni. Lantak laju tu sakai. Banyak. Lepas satu menu. Duduk makan tu. Daripada pukul 8 ke pukul 11 lah. Yang mabuk tu suku. Makan. Ni lain pula. Tunggu pula. Duk cek mabuk tu. Makan pula lagi. Ni bukan, tengoklah cerita ni. Saya mana biasa dia duduk majlis ni kan. Memang dia orang melantak sungguh tu, dia pelik kita makan. Maksudnya kita makan ni sikit sangat. Tambah puasa lah. Pada dia orang kita tipu, puasa ni tipu lah. Orang kafir ni, orang yang faham melantak macam tu, dia tak percaya kita puasa. Saya ada kawan seorang, tak kawan lah, umur lebih daripada saya. Saya panggil Abang Din lah, umur dia, kalau ikut saya panggil abang pasal dia umur sikit je besar Allahumma salli. Dia ni kuat-kuat. Ngokok kuat. Sehari kat 3 kotak. Boleh. Kawan dia siam ramai. Bila puasa kawan dia tak percaya dia puasa. Pasal apa? Orang ni merokok satu hari 3 kotak ni kali berhenti weh. Tapi orang ada iman. Dia puasa dia tinggal sungguh. Tapi sekarang alhamdulillah tinggal habis langsung rokok. Dia kata kawan dia siam tu, sampai dia kata apa? You alat puasa ke? Dia kata puasa? Tak percaya sama lu puasa. Kata dia, tak percaya. Dia masa tu dia dapat taksi. You ikut saya duduk sebelah. Daripada pagi sampai petang. Tunggu. Pasal dia tahu panggil orang isap rokok, dia tahu memang ketagih gila kan. Tunggu. Sampai kawan tu buka puasa main malam. Kata dia, wah, you boleh puasa? Wah, kalau awak mati 5 kali lah. Dia tak percaya tau. Tu dah orang kafir ni lain lagi dah. Kita orang Islam ni, orang kata buruk-buruk, jahat-jahat macam ni pun ada iman ni lagi. Boleh lagi taat Allah Ta'ala tau. Alhamdulillah. Tu kata kita dapat taat peri ni, Masya Allah. Allah Ta'ala bagi kita menjadi umat Nabi, dapat Islam, boleh taat. Orang yang tak duduk tempat ni, dia tengok dia nak dapat macam mana tempat kita ni, bukan senang kan. Satu, kita mensyukuri banyak apa yang kita dapat. Betul apa? Tu pun kena sedar, semua dapat beri tau. Bukan atas kasab kita. Ada tuntutan lagi yang Allah Ta'ala minta kat kita. Bahkan apa yang ada ni bukan cukup sebenarnya. Walaupun nisbah dia nak dapat kat kita ni punya susah, tapi kita dah dapat ni semua peri ni. Kena faham bahawasanya bukan ini, belum selesai lagi misi kehidupan kita dengan apa yang kita dah dapat ni. Yang kata tuan-tuan, saya setakat saya dah ngajar apa, saya pun belum selesai misi saya. Misi as a Muslim, as a mu'min, untuk jadi abd, jadi hamba, betul-betul hamba ni belum selesai ni kita. Hamba hakiki ni 24 jam sentiasa preserve, tunjukkan diri, zahirkan ataupun menyatakan kehambaan diri dan keberhajatan diri kita kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Jadi asal nak sebut tu, ada orang kafir, kita pergi majlis ni memang istilahnya menjatuhkan maruah kita. Yang jangan kata kenduri, saya sebut ni contoh kenduri makan jamaah raya ke apa. Kenduri kahwin pun kadang bila panggil orang kafir satu hal. Kadang-kadang bukan orang kafir, orang Islam. Tapi orang Islam ni yang komuniti masyarakat dia bermasalah dari sudut pakaian, sosial, tak ada asing lelaki perempuan, boleh bertepuk tangan mengaku macam tu lah kan. Jadi kita orang pakai serban ni pergi majlis dia macam mana? Jatuh tak maruah itu. Kena boleh bergurau tu, gelak ketawa itu. Istilahnya majlis tu memang tak munasabah langsung untuk kita hadir. Walaupun majlis kenduri kahwin macam tu, macam mana? Di atas hukum teruzur, istilahnya teruzur. Tu istilahnya menyakiti satu ataupun tak layak untuk kita duduk semajlis. Ataupun dia panggil penyanyi-penyanyi je lah kan. Penyanyi apa, bangkes mendatang apa atau penyanyi-penyanyi tu lah, walaupun istilah yang bertaubat, tapi masih lagi ada muzik-muzik yang haram. Ada persembahan apa, tambah yang memang haram mutlak tu. Kalau kita pergi ni istilahnya memang kita satu lagi sakit hati kan dia, bermasalah pula dalam hukum syariat. Bahkan istilahnya tak layak untuk kita duduk dalam majlis tu. Ataupun majlis tu katalah macam ni, saya nak contoh tak layak lagi. Makanan ada tapi makanan sikit. Bila orang main ni, masyarakat pula komuniti ni, dia je ni berebut
Oi, kau ambil banyak, kau ambil banyak. Bila kita datang majlis tu, kita pun berebut macam ni juga. Kalau tak berebut pun, bila kita hadir majlis tu, tak layak kita duduk pasal apa? Majlis istilah bercakaran dan berebut-rebut makanan. Tak boleh duduk majlis tu. Tak boleh hadir pun. Pasal apa? Istilahnya tak layak dengan kita majlis makan berebut-rebut macam tu. Yang ni pun kena jaga juga. Pasal apa? Pasal duduk dalam majlis yang suasana yang tu, tak usah datang. Satu majlis-majlis yang istilahnya jadi berebut, berkelahi, berbantah. Apa yang istilah tak munasabah kita hadir itu istilahnya menyebabkan jatuh maruah kita. Dari sisi hukum kalau masalah kenduri haram, ada uzur datang. Bahkan kalau tak bak kenduri pun ada majlis istilahnya haram kita hadir dalam majlis yang boleh menjatuhkan maruah kita dalam majlis itu. Apatah lagi kalau majlis yang memang atas sebutannya ni majlis Taipusam, majlis di Pawali, majlis hari Wesak misalnya. Dia buat majlis, lepas tu kita datang seolah-olah meraihkan agama dia. Majlis Christmas, semua majlis agama haram kita hadir. Kalau katalah dia buat majlis kenduri kahwin tak haram kita hadir. Kalau dia buat kenduri kahwin dia, hadir tak haram. Makan tengok apa siap dengan makanan. Dua lagi, majlis tu siapa hadir? Ada tak muzik-muzik campur orang bukan pakai sari tak sari, campur lelaki perempuan bercampur dengan muzik gendang apa, bunyi kelin apa dan sebagainya. Kita pergi tu ada tak jatuh maruah kita? Satu. Yang kedua, adakah dengan layak kita duduk majlis itu nanti orang akan kata apa kat kita? Kalau istilahnya menjatuhkan maruah, tak layak kita duduk dalam majlis macam tu, orang kata apa ni? Ustaz pun sama, Taipusam juga, di Pawali juga. Ustaz pun geleng-geleng dengan Hindu kena faham. Tambah pula dia ambil serban kuning, dia buah atas kepala, ubah kalau bunga gila tu. Lepas tu dia arak kita atas tandur dia, duk wel tratata wel macam mana. Jangan pasal tu. Tambah pula dia buat pergi tokong dia, kita pula pegang air tawar untuk renjih pengantin dia macam mana. Jangan. Tu semua tempat-tempat bahaya tu. Dengan tempat-tempat tu istilahnya kita yang ta'azza dan la taliqu bihil mujalasah, tak layak untuk kita duduk dalam semajlis macam tu. Baik. Nisbah kitab kita disebut dekat tu saja. Antara lain kalau sebut dalam kitab lain, uzur tempat majlis kenduri ni apa? Di majlis itu ada tempat haram. Ada benda haram. Saya ngaji antara benda haram, antaranya apa? Makanan tu diubah suai dalam bentuk haiwan. Tu pun haram. Pasal makanan ni makanlah. Tapi jangan istilah sampai dia ubah bentuk haiwan lepas tu dipamerkan. Masalahnya ubah bentuk haiwan pamer. Kalau buat bentuk haiwan lepas tu konyah dia tak ada apa. Buat agak-agak ikan, bahulu ikan. Konyah ikan. Tapi buat bahulu ikan, susun elok-elok, buat pameran, lepas tu ambil gambar. Tu tak ada pasal. Kita tak diajarnya. Bahulu ikan untuk jual buat pameran tak pasal. Bahulu ikan konyah bahulu tu tak apa. Ataupun buat gubahan. Tu apa? Bagi sejadah selai, sejadah buat rupa burung. Tu jamuan untuk pengantin. Yang ni rupa burung merak, yang ni rupa gajah, bohbeh tu. Kan macam-macam kreatif lah. Kalau reka bunga tak apa. Ni bunga tulip, ni bunga ros, ni agak-agak, ni agak-agak tembikai. Yang ni bentuk apa-apa, apple lah, gagah je. Tak apa. Tapi bentuk haiwan tu. Ni gajah, ni dinosaur. Boleh tu. Yang ni babi punya rupa pun ada. Saja saya melawak bodoh tu. Rupa haiwan tak boleh. Yang tu pun termasuk dalam larangan-larangan yang kalau ada dalam majlis kenduri dan tak boleh hadir. Dulu masyhur sangat. Sekarang kalau ada lah memang masalah. Kalau dah tak ada mujur dan dia ada masalah lain pula kan. Antaranya juga kalau masyhur sebut kitab fiqh itu saya sebut patung, gambar-gambar sama juga. Yang ni pun zaman sekarang kalau saya sebut tak perasan. Pertama kena faham hukum gambar tu. Gambar ni kalau gambar makhluk hidup, kalau kepala saja tak apa, kaki saja tak apa. Tak ada orang buat gambar kaki saja tak? Tapi kalau gambar kepala sampai ke pinggang, apatah lagi ke bawah, haram. Haram pamer tu. Haram pamer. Jadi kalau kenduri kahwin tu ditulislah, adalah banner, nama apa? Nurul dengan Nurul dengan apa?
Naim. Nurul Naim. Nurul dengan Naim. Ada gambar Nurul, ada gambar Naim. Dia ambil gambar bila tu Tapi adalah dia punya bina tepi jalan tu kat situ pun ada kan. Ada gambarnya. Tu kat Kaimah pula turut mengundang sekali keluarga, gambar satu keluarga pula. Terpedang tu. Tak boleh pergi. Pasal kena faham hukum pamer gambar makhluk penyawa haram. Dan malaikat tak masuk rumah kalau istilah dalam rumah. Yang tu pun benda yang menegah daripada untuk kita menghalang kita untuk pergi kenduri dan jadi hukum wajib kenduri tersebut. Kalau dalam rumah semua gambar tu kena turunkan. Gambar dapat ijazah, gambar ni. Kalau dalam album tutup tak apa. Ni album ni buka. Ni gambar apa? Ni mak dapat. Ni lu dia masa akad nikah mak dengan bapa. Ni dapat ijazah dulu. Ni masa sekolah darjah 1. Ni darjah 6. Ni hari penyampaian hadiah. Waktu tutup. Okey, tak apa. Gantung tak boleh. Ataupun buka meja, waktu tutup dengan cermin. Hidang nasi 4 habis gambar tu. Tak ada istilahnya memuliakan dia, tak apa. Tapi kalau buat dalam frame, ni gambar pengantin, ni dapat ijazah, ni dapat apa. Ni dapat tokoh pelajar ni tak pasal. Ataupun gambar keluarga ni ayah ni tok wan ni moyang apa semua tulis tu. Tak apa gambar seorang aja. Kalau daripada kepala ke pinggang out. Kalau macam gambar pilihan raya tu tak apa. Undilah saya. Dia tak apa. Gambar kepala sampai ke pinggang. Kalau sekat pada gambar sekat tu tak apa. Pasal biasanya orang takkan hidup. Dobit gambar ni, makhluk penyawa ni, dia jangan gambar yang tera tu boleh hidup pada haiwan. Satu kepala je hidup tak? Kepala sampai ada hidup tak? Berapa takat mana yang sekurang-kurang hidup? Pinggang. Siap lah, ulama bahas siap lah. Satu kalau ada kalender kuda, ada gambar kuda kecil. Singapore Rest Day, KL Rest Day, ada tak gambar kuda tu? Ada. Tak boleh kalender tu tak boleh berboh. Tambah kalender pula bulan apa? Bulan Februari. Ada Tebuzem, ada gambar tokoh tu. Satu tu. Macam mana? Buat turun kalender tu. Kalau nak juga gambar kuda, gambar Tebuzem tu, ambil marker hitam, blurkan dia. Tak pun ambil selotip putih, tutup, tempel. Tang mana gambar-gambar kuda tu. Habis-habis bodoh buat gambar tu, katalah ada gambar kuda, kepala dia macam ni. Ambil pen macam ni. Pangkahan. Kalau nak buang kepala, tebuk buang kepala punya pasal. Tu pun boleh buat. Tapi setidak-tidaknya, pangkah, potong kepala dia. Paling baik bukan potong pangkah tu je apa? Tempel. Tak pun ambil selotip apa-apa ke yang jenis yang berwarna. Tutup gambar tu. Tak pun marker hitam dengan dia sampai tak rupa dah gambar dia. Masa tenggelam warna hitam tu. Baru kalender tu boleh letak. Kalau tak buat turun. Kalender banyak. Bukan saja kalender. Ni apa? Ma'at Tafiz. Habis semua contoh kuasa ustaz dia, pelajar dia apa, terima kasih kerana memberi sumbangan. Habis out. Ni tak faham. Walaupun Ma'at Tafiz. Walaupun tulis ayat Quran. Masalahnya apa? Masalah gambar orang. Saya ngaji dulu tu guru apa? Bukan saja Ma'at Tafiz, gambar kat Mekah. Gambar Mekah. Gambar Multazah, depan Multazah, tempat Kaabah ni. Besar ni kita ni. Betul-betul pintu Kaabah. Ada orang nak tu duduk berdiri tu kan. Kan ada gambar orang kan. Jarang ada waktu kosong. Dalam gambar tu, kita duduk pamer. Ni rasa macam kat Kaabah je. Siapa? Nampak pintu Kaabah, tapi gambar orang ada. Malaikat rahmat tak masuk. Konon nak dapat rahmat. Tambah pergi bubuh apa? Gambar kapet, ni rosa, ni gambar rimau. Gambar anjing tu lagi lah. Kalau berhala ni, kita memang banyak orang tak bubuh lah berhala ni. Tapi kadang tak perasan juga tu. Kalau zaman saya dulu, zaman tabung tu, tabung ayam, tabung itik, tabung rimau, tu pun tak perasan juga pasal dia kata tabung. Tabung. Kaedah dobit dia jangan tempat mulia. Tabung tapi bubuh almari depan rumah tu, kat hall tu. Tunjuk pinggan, tunjuk perek, akopal. Bila nak jamu, buka almari tu, pergi ambil pinggan. Teh geh ambil pinggan. Pinggan comel-comel tu.
Hari-hari pinggan plastik aja. Berkurap pula tu. Bila orang ambil pinggan dalam lemari yang display tu, kopal, perek, apa, ni lah, ni tetamu memang jamukan hak ni. Cuba tengok ada apa. KIG je. Sumbin-sumbin. Tangkai tak ada, hak ni retak, hak ni kemek. Saya mengaji dulu Tok Guru hentam pak tu. Dululah. Sekarang almari display lah. Ada tempat, ada rumah yang masih macam tu. Dulu masyhur sangat. Dulu memang dia akan masuk je rumah, dia akan ada almari kan, display, ada cermin macam ni. Butuh gambar apa? Ni bapak rosa, ni anak rosa, ibu rosa. Anak dia 3-4 ekor bawa rantai, bawa keliling. Betul gambar ramai. Oi, dulu cukup sukalah kalau tengok tu. Orang dulu yang macam tu. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang dia fashion lain. Sekarang apa pula? Dalam kereta pula gambar Spiderman melekat kat dinding. Spiderman. Untuk gambar ulat bulu kat belakang kereta ada 2-3 ekor. Kalau buah strawberry tak apa. Pasal buah. Ni gambar apa? Gambar Spiderman, gambar Pink Panther melekat tu kan. Gambar muka kat cermin tu. Gantung. Patung kalau atas pamer itu haram. Teddy bear apa main lepas tu letak dalam lemari. Comel ni 300 beli ni. Bubuh rimau seekor. Rimau patung tu main lanyak. Kalau lanyak biarkan tu sepak pijak apa tak apa. Tapi lepas tu sayang beli rimau ni 3,000 beli ni. Beli ke Australia tu. Balik simpan dalam lemari tu, sanggup pamer. Oh lawa siga. Kalau bubuh kat bawah pijak dia tu tak apa. Yang ni ialah masalah gambar patung apa yang zaman sekarang. Gambar ulama sekalipun kalau kepada kepala sampai pinggang out. Dekat kepala aja tak apa. Satu macam kita tengok gambar tokoh ulama yang kat depan tu kan. Gambar tu Tok Guru, gambar kepala aja kan. Tak apa, tu depan. Gambar tu boleh. Tu saya tengok macam gambar pilihan raya tak apa. Tapi gambar pilihan raya kalau sampai kaki tak boleh. Tak boleh. Gambar lansir sama. Kumbang, kupu-kupu, ramai-ramai. Ataupun kat dapur tu, dekat sinki tu kan. Kan kita suka beli buah kan macam-macam kan. Gambar dolphin kat sungai tu lompat kan. Lawa tu. Lawa melekat tak pasal rumah. Lawa. Kat peti air, bubuh tu, objek-objek tu, pelekat-pelekat tu. Panggil apa? Dia lah tu. Nak sebut tu. Bubuh rumah ramai. Untuk gambar apa? Gambar Iman ada. Tu gambar Hulk ada. Lekat. Memang anak-anak suka. Kalau bubuh gambar Kaabah, gambar Madinah, I love Kaabah, tak apa je. Tu kadang-kadang masalah tu. Kita tak perasan tu benda-benda tu. Dia istilahnya gambar benda hidup. Tu istilahnya membuat makhluk menyawa. Buat apa tak? Biarlah pulut kuning tu telur puyuh tu longgok dari situ, senang. Nak pun buat design lain lah kan. Buat keliling, susun tepi ke apa. Ini saja pergi ambil lidi, buat kepala, pergi cocok buat mata, pergi bubuh. Nak jadi burung puyuh macam hidup pula sekali kan. Telur je. Saja buat melawak bodoh sikit tu. Buat bentuk binatang. Sama lah. Nenai, tembikai, apple, susun buat bentuk binatang. Pamer pula tu. Masalah ni pamer tu. Tak pamer. Sama. Satu baju tu kalau ada gambar binatang apa masalah. Gambar orang kan, gambar labah-labah, gambar spider. Apa lagi Kalau dia tulis S saja tak apa. Tapi kelakar ni mesti berangan nak jadi Superman ni. Tambah dah lah ada S, ada kepak lah belakang. Superman. Duduk atas lantai, Superman. Memang kepala otak budak-budak. Baju tak sedar apa? Tapi sini apa? Polo. Hard Rock Cafe. Tak nak gambar orang-orang masalah. Upin Ipin pun sama lah.
Boboy lah. Kalau dengan kepala je tak apa. Nak kalau senang je. Terbalik kan. Gambar tu kat dalam, yang dalam tu kat luar. Dah gambar tak nampak tak apalah. Kalau gambar nampak je tak boleh ya. Tu memang saya ngaji betul-betul tu guru tu. Dia kata beli sayang tu guru kata dia. Macam mana? Senang je kata dia. Gambar terbalik kan gambar tu ke dalam, yang dalam tu keluar. Gambar dah tak ada katanya. Tak apa. Macam? Itulah kalau bawa ulu ikan tu, kalau pamer masalah dia pamer. Kalau takak bawa ulu ikan, ikan pun kena buat macam tu je. Minang tu hantar bawa ulu ikan ni. Kalau atas nama buat pamer, buat rombongan, ada istilah talam hiasan macam tu, banyakkan tutup guru saya duk ngaji tak bagi. Kalau takat bungkus bubuh dalam plastik apa tu, tutup begitu, nak bawa ulu ikan, makan engkau. Selalu kita perhiasan je lebih kan. Jenis rombongan tu perhiasan je. Limau sebiji, apple sebiji, buah lain sebiji. Lagi apa? Anggur sikit, buah harga hantar rumah pengantin. Berebut anak cucu kau tu makan. Baik beli anggur 3 kilo, kau bawa tu kau longgok kau makan. Cirit dia makan anggur. Tak, saya mak saya perangai itu satu saya cakap itu. Kesian kata dia, kenduri orang ramai bawa apple sebiji, 2 biji, lalu buah lain. Alai. Nak bagi semua orang, kan memang beda tu kan. Beda kan bagi seorang sikit rasa ni hantaran orang katanya. Cuba kau bagi buah apple sekotak. Ni mahal kat raga, mahal kat kotak. Betul kotak tu mahal lagi. Talam tu mahal lagi. Kotak tu mahal lagi. Kalau plastik tu mahal lagi daripada buah ni. Kodek tak? Untuk buat apa? Buang. Kalau tak buang pun simpan untuk hantaran balik. Tak siapa pula nak kahwin lepas tu tak tahulah. Tu sekarang selalu panggil orang perempuan lah tu. Cik, tak apa. Simpan talam ni, nak hantaran ni. Beli je, mahal lah tu. Cuba buat dalam plastik je. Lalu beli plastik kertas sikit, comel sikit lah kertas tu. Tak plastik lah, buku-buku beli bawa Beli pisang standar tu, ambil pisang. Beli sekotak ni, apple, ambil. Beli anggur, 2 kotak ni, ambil anggur, makan. Beli bahulu 3 kotak tu, ambil bahulu. Ini kan tu 2 ekor ikan. Betul kokok. Alah, letih. Lebih pada hiasan mata. Asal sebut tadi binatang hidup lah. Okey. Jadi tinggalkanlah budaya-budaya tu. Boleh sebenarnya, memang ada benda dah kita tinggal pun. Dah ada memang sekarang ni, dah tak ada pun. Tapi dia jadi mungkar lain passion pula. Mungkar lah ni dia passion lain. Dia kena lagi bermasalah daripada mungkar dulu. Mungkar dulu dia passion macam tu, dia statik macam tu je. Lah ni dia mungkar, Allah, lain pula passion dia. Baik, InsyaAllah sumber pengantin ke, pergi tepi hutan kat pokok getah photoshoot itu pun tak tahulah dia orang ambil budaya mana saya tak tahu. Kadang ambil gambar pengantin belakang ni hutan getah. Terus rumah buruk. Memang betul. Pelik-pelik tak tahu macam mana dia punya kepala otak. Mahal tu sekarang gambar tu, kameraman tu. 1,000 lebih kan. Jadi tak payah kita tu sama dia kata. Jadi orang tukang ambil gambar mahal. Ambil pakai handset je, cek. Tu pun delete esok kan cuci pun. Nanti tak tahulah pasal apa. Apa masalah? Yang ni lah guna orang tua. Mak kata tak boleh. Ni dah jadi dah ni nama cerita ni. Dah jadi tu satu hal nasihat dah. Korang ni nak jadi apa? Duit tu kata kau bagi mak, tapi bagi pondok pun bagus. Nasihatlah dia orang macam tu. Zaman sekarang ni dia dah budaya tu, kata kepala otak tu yang dia tak boleh juga mengalah itu.
Memanglah budaya, tapi kita kena ubah lah. Kita dah faham, kita bagi halangan. Ni apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita yang menyusun. Kita sebagai orang besar, nama bapak wali, mak pun orang besar. Susunlah apa yang boleh. Kuasa yang masih dalam bidang kuasa kita, dia buat senyap-senyap, dia pergi menyelinap masuk hutan mana. Dia nak pergi ambil gambar tu lain hal. Dia tahu kita marah, kalau tahu pun kita baran lagi. Dia siap-siap senyap-senyap tunjuk kawan-kawan dia, member-member dia. Kita apa pun tak tahu tu. Gambar pun dia tak kena tunjuk. Dia buat tu satu hal. Tu yang kena betulkan kepala otak anak-anak kita. Kita satu hal kena betul. Nak betulkan demo tu. Tambah pula kita, suasana kita. Dia dengan suasana dia, alam dia, pengaruh dia. Masalah dia, apa yang budaya dia, zaman lah ni. Kita punya budaya dulu. Dia orang punya budaya sekarang, kena faham juga. Sekarang ke dulu, masing-masing ada mungkar dia. Kena faham ni mungkar zaman sekarang, tu mungkar zaman dulu. Mungkar zaman sekarang dia passion lain. Mungkar zaman dulu lain. Kalau sebut sikit dah ni, tahu mungkar tu. Pasal nak tahu mungkar ni, tanya cikgu. Cikgu akan pakar buat ni. Cikgu sangat prihatin. Saya punya pengalaman jumpa cikgu-cikgu walaupun bukan ustaz. Cikgu ni, dia boleh kenal budaya budak-budak. Kalau cikgu yang memang prihatin dalam masalah disiplin ni, dia akan kenal sangat budak-budak dia. Kenal macam ni? Dia akan kenal. Ustaz, memang budak-budak lah ni dia passion macam ni. Suatu masa dulu budak ni dia passion macam ni. Sama sekarang kita boleh rasa budak ni dia trend macam ni. Kalau jahat dia macam ni. Kalau dulu budak jahat dia macam ni. Sekarang budak nakal ni macam ni. Oh, dia memang boleh rasa sangat. Guru biasanya sangat prihatin mak ni. Kalau budak sekarang memang dia bukan jahat macam dulu. Dulu budak ada lastik burung apa. Ni lastik ni tak boleh pegang. Tak ada lah. Tapi dia passion lain. Saya nak sebut pun mengarut sangat saya sebut ni. Dia memang passion kot lain. Lah ni banyak passion ni masalah dia. Handset apa ni, akibat daripada video duk tengok ni. Dia punya penyakit kat situ. Kita tengok tangan apa perangai pun blur bodoh pun, tapi ngorat tekan. Ayat keluar pada mulut ni, macam-macam ni. Keluar mulut ni. Ni lah apalah isyarat tangan apa kita tengok. Kita akan tengok budak ni dia dah over ni. Orang tu nak repair susah tu. Guru-guru biasanya berhati. Saya sebut ni, dia kata guru kebangsaan biasa pun ada. Tambah guru-guru yang memang ajar agama kelas kafar kami baik saya sendiri duduk sekolah agama, sekolah menengah pula tu boleh kenal perangai budak-budak ni. Ni kita boleh tengok budaya dia. Kalau budaya yang blur malas ni kita tengok ada 1 tahun tu malas tu. Allah. Malas dia mengaji pun macam ni. Kita cerita tu dia buat tahu. Saya tanpa ni makan ganja ke? Saya dalam kelas saya cakap tu. Dia ni isap ganja ke apa ni? Saya cakap apa tak ada respon apa-apa. Dia memang ada satu masa yang masyarakat kelas ni dia macam tu. Macam kami nanya ketua. Laki suruh, perempuan suruh. Kalau yang dia tak kena pengaruh ni, okey, clear. Mungkin ada seorang dua yang jadi masalah, yang lain clear. Tak sama masa-masa tertentu. Tapi banyak yang blur lah ni macam tu lah. Jenis blur. Kita tak tahu masalah dia. Tengok, pergi sekolah, pergi. Tapi dia tak kutip apa kita ajar. Yang lain. Duit habis. Masa habis. Umur besar. Tapi tak kerti apa. Jonoh lah ajar apa benda. Semua tak lekat. Saya ingat saya seorang je kot mengajar agama kan. Saya mengajar bahasa Arab. Saya punya major subjek saya ajar sekolah bahasa Arab kan. Kita dia orang ni tak minat bahasa Arab sungguh. Saya ingat dia orang tak minat bahasa Arab aja. Jumpa cikgu BM. Jumpa cikgu sejarah dia. Dia kata, "Sopan je Ustaz." Siap tidur lagi. Si angkat tangan, "Sir, ngantuk lah Sir." Kenapa ya? Boleh cerita Sir yang ngantuk, yang tidur kan? Lain. Dulu ada berani cikgu macam tu. Lain, memang budaya lain sangat. Ayat tu betul. Tak ada hormat lah. Dulu kita macam mana? Jahat kita. Budak jahat dulu pun tengok cikgu macam mana? Cikgu. Dia ada zuk dia yang guru. Lah ni. Ada. Tuan tengok saya sebut. Kalau tuan tak percaya tau. Dia sampai macam ni tau. Ni saya tengok pelajar perempuan ni. Saya punya pelik.
Tapi bukan sekolah saya lah. Yang ni saya pergi kat mana saya tak ingat. Tapi ni guru lah cerita ni. Ni guru ni duduk bilik guru ni. Kadang duduk atas meja guru ni. Dan kalau ada waktu semak buku ke panggil nak pergi markah ke, jadi murid bila guru ni, bila ada guru anak murid tanya masalah kan, dia pun ambil pen dia maka dia bangun. Betul, dia bangun ni. Ada dia pelajar lelaki, guru lelaki ni. Ada pelajar perempuan main duduk tempat dia. Tahu tak dia apa? Kata apa siapa buat kat sini? Saya nak rasa kehangatan punggung sir. Kata. Tuan dengar. Tuan dengar. Ni ayat orang zaman model ni. Kita dengar pun. Merasa kehangatan punggung sir. Maksudnya kan bekas guru duduk. Apa yang kita duduk punggung panas? Dia boleh duduk tu. Duduk tu satu hal. Dia boleh sebut tak ada malu ni dalam mulut kan. Selamba dia sebut itu. Saya pun melengur ni. Tuan-tuan dengar apa pelik betul kan? Pelik. Memang pelik. Masyarakat lah ni macam tu. Dia punya budaya dia tak tahu arah lah. Tak tahu lah kita. Macam mana nak buat. Cerita ni pun saya bukan tujuan nak cerita nak buruk. Tapi nak ada apa. Biar tukang pening lah. Astagfirullah. Istighfar lah banyak-banyak. Betulkanlah perjalanan agama kita. Yang mujur lah orang taklah pelihara kita macam-macam. Takut sangat kalau terjebak jadi macam tu. Nak patah balik susah. Na'udzubillah. Mudah orang taklah pelihara kita. Pelihara keturunan kita. Zodiak kita. Keliling kita. Orang taklah jadi yang kita. Dan keluarga kita semua jadi orang beriman. InsyaAllah. InsyaAllah sambungan kita. Faslun fi ahkami qasmi wan nusyus. Cerita mengenai hukum bagi giliran bermalam. Ni cerita bab bermadu-madu kan. Siapa ada isteri lebih daripada seorang, ilmu ni kena belajar. Tak belajar hukum ni, yang ni yang banyak isteri merunggut ni masalah tak adil tu. InsyaAllah kita tengok. Satu dalam syariat ada hukum hak orang perempuan. Dia tua ke, dia haid ke, dia nifas ke, dia demam ke, dia sakit ke. Ada hak isteri yang suami kena sempurnakan. Nisbahnya bermalam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من ذريتك كما نورت الارض ومن نور شمسك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله.